I ain't got a fade. I can make the earth wait. It's so hard, I ain't got a fade. I can make the. Hi everyone, welcome back. Oke, hari ini kita nak masak bihun ala kantin sekolah. Jadi sekarang ini saya tengah sediakan bahan-bahan yang perlu. Saya tengah potong bawang. Oke, jadi bihun itu saya rendam selama 30 menit. And then bahan-bahan yang saya perlukan adalah bihun, kuantiti yang cukup, bawang putih merah, telur, cili bo, sos cili, sos tiram, kecap manis pedas. Jadi bahan-bahan ini sebenarnya terpulang dengan kita kalau kita nak tambah lagi bahan yang lain. Kalau kita nak rasa dia lebih sedap lagi, so kita boleh tambah-tambah cili-cili ataupun bahan-bahan perasa yang lain. Ada juga setengah yang menggunakan perencah bihun goreng, terpulang juga, tak ada masalah. Oke, jadi yang pertama kita perlu lakukan adalah kita perlu menggoreng telur dahulu. So apa kita perlu goreng telur? Kita pastikan telur tu kita masak awal supaya nanti kita boleh campurkan dengan bihun setelah bihun kelihatan masak. Oke. So tadi saya tengah tuangkan minyak, oke, dan sebab saya nak gunakan minyak tu untuk menggoreng telur. Okay, jadi hari ini tiba-tiba saya teringat pula nak makan bihun macam ala-ala kantin sekolah. So nanti waktu tengah hari nanti mungkin itu boleh jadi macam kita teringat balik kenangan-kenangan sekolah dulu kan. Okay, jadi sementara minyak tu nak masak, sebenarnya saya sedang perlahankan api lah. Okay, kita goreng telur ni. Tak nak campur garam pun boleh, nak campur garam pun boleh. Itu ikut kesukaan masing-masing. Right? Maaflah sebab video saya sebelum ni saya tak ada suara, jadi agak busy sikit. Okay, so kita masak telur, kita goreng telur dulu. Okay, jadi bahan-bahan dia sangat simple. Saya tak perlu banyak bahan saja. Mungkin ada bahan-bahan yang ada di rumah saja lah. Macam cili bo, ayam. Lupa saya tulis ayam tadi dekat awal tadi tu. So, saya guna ayam dulu untuk supaya ada isi-isi yang rasa sedap lah nak makan. Ada at least adalah campur-campuran sikit kan. Okay, jadi kita nak telur tu masak dengan sedang-sedang. Okay, biar telur ni dia masak dengan keadaan yang boleh dimakan. Okay, still boleh makan kan. Okay. So minggu lepas saya agak busy sikit, jadi nak buat voice over ni dia macam agak banyak sikit lah kerja. Sebab itulah saya kena buat macam tulis-tulis, type dulu resepi apa. So hari ini saya rajin sikit. Okay, untuk telur tu saya sedikit lah campur dengan serbuk lada hitam supaya ada sedikit rasa lah. Tapi bagi saya lah, nak masak telur ni kalau tak campur apa-apa macam garam pun okey juga rasanya sebenarnya. Sebab nanti mungkin kita akan campur dengan bahan-bahan yang lain. Contoh macam kita nak makan telur tu, kita mungkin campur dengan sos cili, kicap, jadi dia ada rasa ya. So saya tengah tunjukkan bihun, cili bo. Okay, untuk saya punya masakan. Okay, saya menggunakan sos tiram. Okay, macam yang kamu tengok dekat yang saya type awal. Okay, sos cili. Okay, mungkin saya akan menggunakan kicap tu jugalah, kicap manis pedas. Ini terpulang jugalah dengan resepi masing-masing. Okay, yang penting kita rasa dia macam biasa, macam ala-ala kantin sekolah macam tu. Saya punya dapur ni memang senang sikit, dia mudah untuk bergerak. Ke sana boleh, ke sini boleh, ke sana, ke sini, ke sana, ke sini, ke sana, ke sini. Okay, right. Okay, so terima kasih lah kepada sesiapa yang menonton video saya ni. Okay, kepada kawan-kawan yang sudi menonton video saya walaupun sangat simple, walaupun ya biasa saja masakan saya. Jadi saya harap anda sukalah dengan masakan saya ni. Okay, so kita akan masak bihun ataupun kita akan masak perencah dahulu setelah kita selesai masak telur tadi. Okay. Okay, kita tengok apa yang kita perlu masukkan dahulu. So seperti biasa kita akan tumiskan seperti macam bawang putih dan bawang merah.
Oke, ada juga setengah saya lihat mungkin nak campur halia pun boleh, tak ada masalah. Oke, macam saya punya bawang putih merah saya tidak tumbuk, saya juga tidak blender, saya hanya iris saja. So simple saja. Jadi saya pun tak nak menggunakan bahan yang banyak. Oke, so kita goreng-goreng sehingga wish, memang naik bau nih. So jiran sebelah pun kini tengok apalah jiran sebelah ni masak. Awal pagi lagi tu. Alright, jadi apa? Kita cuba. Okay. Saya hanya nak berkongsi resepi. Okay, selepas saja kita tumiskan bawang tadi. Okay, bagi saya lah, saya suka tumiskan selepas bawang. Saya suka tumiskan bahan yang agak penting sedikit. Selepas itu macam ayam. So isi ayam ni kan dia perlu ada masak-masak sikit. Okay, jadi lepas tu kita perlu masukkan ayam kemudian. Yes. Belum lagi ya. Kejap. Okay, baru kita masukkan ayam. So ayam ni kita akan goreng sekali dengan bawang putih dan bawang merah supaya ada rasa bau dia tu sedap. Coba korang bayangkan. Coba korang semua bayangkan. Kalau kita tengah masak ayam kan, kita campur dengan bawang putih dan bawang merah. Janganlah bau dia sangat sedap. Okay. Ditambah lagi dengan bunyi dia. Okay. Mari kita tengok dan saksikan macam mana cara-cara saya masak bihun ala kantin sekolah. Okay, kepada yang rindu-rindu dengan kantin ataupun sekolah, boleh cuba di rumah. Boleh suruh mak ataupun bapak, ataupun boleh juga yang bujang-bujang sekarang ni yang tinggal berseorangan. Okay, boleh terus cuba ikut cita rasa masing-masing. Kalau kita nak lebih bahan ni, kita campur lebih. Okay, so macam saya gunakan cili boh. Cili boh ni supaya saya nampak dia ada merah-merah sikit kan. Kalau kat kantin sekolah dulu kan ada merah-merah. So bila ada kantin dulu ada sekolah, ada bihun ni memang berebut habis pergi kantin. Dulu kalau tak silap saya harga 50 sen kah ataupun RM1. Okay, kalau tak silap saya lah dalam harga RM1 macam tu lah. Okay, saya campurkan dengan sos cili. Okay, sebenarnya sos cili ni pun kita ikut kesukaan masing-masing. Kalau kita nak dia macam lagi merah, kita campur banyak. Okay, untuk sos tiram ni kita campur juga. Yang ini kita campur sedikit lebih supaya ada rasa sedap dari dekat situ. Sos tiram ni yang membuatkan semua rasa dia ni tadi sekali arung gitu. So ini saya campur dengan kicap manis pedas. Jadi nanti tak perlulah saya masukkan bahan macam kita manis pedas ni kan, dia dah manis, dia dah pedas pula. Jadi tak perlulah saya tambah gula, saya tak perlu tambah cili. Jadi cukuplah rasa dia. Okay, so kita gaul-gaulkan semua bahan-bahan ni tadi. Okay, so time ni macam saya akan tambahkan sedikit garam dan juga sedikit perasa nanti. Itu terpulang juga dengan cita rasa masing-masing. Okay, kalau kamu nak rasa dia sedikit manis, tambah sikit sos cili ataupun kicap manis pedas. Macam saya tambah garam. Okay, sebab sos tiram tadi kan dia dah asin. So kita tambahkan sedikit garam ataupun 2 sudut teh garam saja dengan sedikit perasa. Okay, so bahan-bahan ini memang sedap lah. Okay, so yang puasa sekarang ni minta maaf lah. Okay, jadi saya harap anda bersabar. Okay, mungkin boleh masak di lain hari, mana tahu, untuk menu berbuka puasa ataupun bersahur. Okay, actually pada awal bulan hari itu saya ikut kawan saya lah untuk berpuasa. Jadi saya berusaha. Coba. Okay, saya masukkan sedikit air untuk pastikan kuah dia ni sedikit dia ada banyak kuah supaya nanti bila saya masukkan bihun dia dapat meresap bihun tu supaya bihun itu menjadi lebih sedap. Okay, so sayang kamu tak dapat tengok muka saya. Bila saya kata sedap tu memang muka dia memang sedap. Okay, jadi so sambil-sambil tu saya nak ucapkan terima kasih sekali lagi kepada yang tengok video saya, yang mungkin baru tengok video saya ni. Terima kasih, jangan lupa subscribe. So video-video yang akan datang saya mungkin masak menu yang semuanya simple-simple, tetapi rasa dia tu adalah terpulang bagaimana rasa yang merasai itu.
Iya itu rasa dia sedap lah. Oke. So saya masukkan bihun. Bihun ni dia agak lembut jangan terlampau lembut sangat dan jangan terlampau keras sangat. Dia sedang-sedang saja. Yang penting bihun tu dia boleh dia lembut. Lembut yang masih boleh masuk akal gitu. Kan terlampau lembut sangat. Okey. Wow. Okey, so bila kita gaul-gaulkan bahan perencah tadi tu yang kita dah goreng dengan bihun-bihun ni. Okey, wow, nampak semua dia dah bercampur semua tu, memang sedap. Okey. Jadi bihun ni saya hanya makan, mungkin saya akan makan sampai tengah record. Okey, taklah, mungkin akan nampak macam banyak sebenarnya, tapi boleh tahan, sedap juga ni. Okey. Right, so kita gaul-gaulkan supaya dia nampak sebati lah dekat situ. Dia bihun ni bercampur dengan semua perencah-perencah. Dia ada juga saya tengok mungkin ada yang nak campur dengan sayur-sayuran. So manakala di rumah saya belum lagi beli sayuran. Tak apa, terpulang juga nak campur sayur-sayuran, macam ada yang pakai menggunakan sawi ataupun bunga bawang. Itu terpulang masing-masing sebenarnya. Okey. Kita tengok. So kali ini video saya tak banyak type lah. Saya akan buat voice over sikit supaya suara saya ni nampak supaya minggu ni saya ada suara sikit lah. Okay, right. Okay, lepas tu kita biarkan bihun ni masak dan panas. Kita kacau-kacau dia. Okay. So ada juga yang saya tengok dia masak bihun, dia nak bihun dia tu ada kerak-kerak dia sikit, ada rasa kerak-kerak dia sikit. Itu pun rasa dia sedap juga. Terpulang. So time ni kita menggunakan api yang agak sederhana. Okay, jangan terlampau kuat pada permulaan lah. Okay, nanti kalau dia nak masak tu kita kuatkan sedikit saja. Jangan kuatkan sangat lah. Okay, yang penting ada rasa bihun dia. Okay. Jadi kalau yang di rumah ni sekarang, yang sedang tengok, yang anda sedang tengok sekarang, mungkin anda terfikir, ada saya punya bihun di rumah, ataupun ada perencah-perencah yang kamu beli hari itu tapi tak guna lagi, and then boleh guna untuk masak. So kamu boleh try. Jadi itu perencah yang saya ada lah, saya boleh buat sendiri. Okay, so, kita biarkan dia masak. Okay, kita gaul dia saja. Right. Okay, so time ni kita akan masukkan telur yang kita dah goreng tadi. Actually bihun ni sebenarnya dia dah lembut. Okay, anda tengok kan ada nampak asap-asap tu, sebenarnya dia dah masak dah tu, terlembut dah. Okay. Alright, so bihun ala kantin sekolah kita dah siap. Okay, selamat mencuba. Terima kasih kerana menonton video saya. Jangan lupa untuk subscribe video ini, kerana subscribe itu kan percuma.